Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim haqiqatil majada amma ba'du. Masya Allah, satu Lutfi Syahwan, Imam Rahim Junaid kita, Masya Allah. Ya, malam ini kita berada di hadis yang berada di muka surat 323. Kita berada dalam muka surat 323, yaitu bab dalam kitabus salat, bab kelebihan salat, bab fadilatus salawat. Itu kelebihan salat. Fasal pertama, hadisnya 624. Hadis yang ke-624, kelebihan salat subuh dan salat asar. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وأن أمارة بن ربيعة رضي الله عنه قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد يصلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. سيدنا Umarah bin Rubaibah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang yang menunaikan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu salat subuh dan salat asar. Jadi setiap salat-salat yang kita kerjakan, maka kita hadirkan apakah fadilatnya untuk kita meyakini akan janji-janji Allah. Di sini kelebihan fadilat yang diberitahu tentang solat subuh dan solat asar. Jadi sewaktu kita menunaikan solat subuh dan solat asar, maka kita hadirkan fadilat ini untuk kita meyakini janji. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nilai, kualiti dan mutu sesuatu amalan tadi, digandakan. Dikhususkan penerangan, dikhususkan sebutan dua solat ini dalam hadis ini kerana apa? Kerana pada waktu solat subuh sangat mengantuk. Kita nak bangun subuh mengantuk, apatah lagi kalau musim panas, subuh terlalu awal. Jadi dalam keadaan mengantuk. Dan pada waktu asar pula, waktu orang yang sibuk dalam pekerjaan, yang sangat berat untuk meninggalkan tempat tidur dan tempat kerja ketika itu. Untuk menunaikan kedua-dua solat ini, perlu kita bermujahadah, iaitu perlu kita bermujahadah, menahan keadaan diri kita, hawa nafsu kita. Kerana inilah akan mendapat ganjaran yang sangat besar bagi bagi mereka yang sanggup mengharunginya. Dan solat subuh, masih lagi fadilat solat subuh dan solat asar. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardain dakhala al-jannah, muttafaq alaih. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan solat pada dua waktu sejuk, maka dia akan memasuki syurga. Hadis riwayat muttafaq alaih, iaitu Bukhari dan Muslim. Penerangan al-bardain, solat sejuk, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi solat subuh dan solat asar yang dimaksudkan solat bardain tadi. Dikatakan waktu sejuk kerana udara pada kedua-dua waktu ini sejuk jika dinisbahkan dengan waktu tengah hari. Solat yang dimaksudkan pada dua waktu sejuk ialah solat subuh dan solat asar kerana kedua-duanya pada dua tepi siang. Atau solat subuh dan solat isyak kerana kedua-duanya adalah solat yang awal dan solat yang akhir. Ada juga mengatakan bardain ni iaitu bukan solat, iaitu solat subuh dan solat isyak, tidak termasuk solat asar. Itu adalah keutamaan-keutamaan dan penerangan-penerangan yang telah dijelaskan oleh ulama.
terhimpunnya malaikat pada dua waktu. Bila malaikat berhimpun pada dua waktu. Hadis yang 626 kurungan 3 dalam kitab kelebihan solat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'aqabu fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulu taraknahum wa hum yusallu wa atainahum wa hum yusallu muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat-malaikat yang bertugas pada waktu malam yang bertugas di waktu siang datang bersilih ganti kepada kamu ketika solat subuh dan solat asar. Kemudian malaikat-malaikat yang bermalam bersama kamu akan naik. Lalu Rabb akan bertanya kepada mereka, sedangkan dialah Allah yang lebih mengetahui daripada mereka. Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Allah bertanya kepada malaikat tadi. Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan bersolat, dan masa kami datang pun mereka dalam keadaan bersolat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yata'aqabu. Di sini timbul satu persoalan. Berkenaan perkataan lafaz ini, maksudnya perkataan ini sepatutnya digunakan sirah wahid. Maknanya penggunaan perbuatan dalam menggunakan sirah wahid. Yata'aqabu, bukan yata'aqabuna, tidak. Kerana fa'ilnya ism zahir. Fa'il dia tak ada, subjek dia adalah nama yang jelas, ism zahir dipanggil. Kadang-kadang jawabnya ialah kadang-kadang boleh juga digunakan dhamir jamak pada tempat yang marja'nya disebut. Huruf waw adalah alamat fa'il dan malaikah adalah fa'ilnya, atau huruf ya adalah dhamir fa'il dan malaikah ialah badal kepadanya. Ini dari segi konteks nahwu lah. Sebelum waktu subuh pagi akan datang. Sebelum waktu subuh, malaikat pagi akan datang dan berhimpun dengan malaikat malam. Begitu juga sebelum waktu malam, malaikat malam akan turun dan bertemu dengan malaikat siang. Sebenarnya disilih bergantilah, saling berganti. Jadi semasa pertukaran itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala telah bertanya kepada malaikat. Kenapa Allah bertanya kepada malaikat sedangkan Allah Maha mengetahui? Jadi sebab apa Allah nakalkan makulahnya di sini? Yang Allah nak cerita kenapa Allah bertanya kepada malaikat sedangkan Allah itu Maha mengetahui. Ini kerana pernah suatu ketika dahulu malaikat pernah menimbulkan persoalan, kenapa manusia dicipta sedangkan mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi ini? Kenapa ya Allah, kau dah tahu dah manusia ni akan lakukan kerosakan di muka bumi, dan kau juga cipta manusia dan melakukan pertumpahan darah. Manusia juga akan menumpahkan darah sesama sendiri. Inilah sebagai jawapan kepada pertanyaan mereka. Jadi kenapa manusia itu dicipta sedangkan dialah yang akan melakukan kefasadan dan kerosakan di atas muka alam ini? Maka kamu lihat betapa banyaknya amalan kebaikan yang mereka lakukan. Tak semestinya walaupun manusia ni banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, tapi ada juga kebaikan-kebaikannya. Sebab itu kita sentiasa melihat kebaikan saudara-saudara kita. Hendaklah kita melihat apa kebaikan yang ada pada dia. Supaya apa? Supaya dengan kebaikan yang kita lihat, kebaikan satu sama lain, maka sebenarnya kita menumpang kebaikan saudara kita. Dari segi hakikatnya, kebaikan kita tak ada apa pun. Kita ni tak ada apa pun nilai kebaikan kita. Cuma kita tinggal di dunia ini, dia adalah kita menumpang kebaikan satu sama lain. Si A menumpang kebaikan B, C dan D. Si D menumpang kebaikan A, B dan C. Jadi sebenarnya saling menumpang satu sama lain. Jadi
Jadi sebab itu kita harus melihat, kita mesti melihat. Kita ada dua mata, satu mata kita melihat keburukan kita, dan satu lagi mata kita melihat kebaikan saudara kita. Bukannya satu mata kita melihat keburukan saudara kita dan satu lagi kita melihat kebaikan kita. Tidak. Kita melihat. Jadi supaya apa? Sebab Allah pun melihat kebaikan hamba-hambanya dan memberitahu kepada malaikat, tengok apa yang kamu sangka dulu pun tak sama ada di kalangan mereka-mereka ini. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Hadis yang seterusnya 627 kurungan 4. Mereka yang solat subuh berada di dalam tanggungan Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala menumpang. Allah Subhanahu Wa Taala memberi tanggungjawab untuk memberi tanggungjawab pada mereka yang menunaikan perintahnya, khususnya solat. Wa an Jundab al-Qasri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla salat subhi fahuwa fi zimmatillah fala yabtulannakumullahu fi zimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudriquhu summa yaqubbuhu ala wajhihi fin nari jahannam. Rawahu Muslim. Wa fi ba'din nusakh al-masabih al-Qusairiyyu al-badalu Qasriyyu. Sayyidina Jundub al-Qasri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat subuh maka dia berada di dalam pemeliharaan Allah. Oleh itu janganlah kamu menganiayainya. Jangan kita menganiayai mereka-mereka yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa orang ini di dalam penjagaannya. Jangan kamu menganiayai seseorang yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah menuntut sesuatu daripada kamu terhadap pemeliharaannya. Sesungguhnya siapa yang dituntut sesuatu daripada Allah, maka pasti Allah akan menghukumnya. Sebab Allah kata dia dah beri tanggungjawab. Dan jangan satu orang tadi menganiaya orang tu. Maka Allah akan tanya, kenapa kamu menganiaya orang yang mana aku telah memberi pemeliharaanku. Kemudian Allah SWT akan menghumbannya. Itu orang-orang yang menganiayai orang-orang yang bersolat yang mana Allah telah memberi pemeliharaannya dalam keadaan terlangkup ke dalam neraka. Jadi bila Allah tanya, kenapa kamu buat menganiayai orang aku, maka orang itu akan diazab oleh Allah dan akan masuk dalam neraka dalam keadaan terlangkup ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pada bahagian nuskhah masabih al-Qusairi sebagai ganti al-Qasri. Penerangan, terdapat dua maksud dalam hadis ini. Ada dua maksud yang nak disampaikan dalam hadis ini. Pertama, mereka yang menunaikan solat subuh telah berada di dalam tanggungjawab Allah, iaitu zimmatullah. Dan Allah tidak akan sekali-kali menginginkan sesuatu daripada kamu. Apabila seorang solat subuh, maka dia berada di dalam tanggungjawab Allah. Dan orang yang berada dalam tanggungjawab Allah, maka hendaklah hamba tersebut tidak diganggu. Ini orang kita ni, jangan ganggu ni. Dan Allah kata, ni orang aku ni, jangan kamu ganggu. Seperti dicuri akan duitnya, dibuat sesuatu yang tidak elok kepadanya, dizaliminya, kerana Allah akan membalasnya. Jadi orang yang buat kejahatan kepada orang mereka yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi perlindungan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas akan perbuatan tadi. Kedua, maknanya hendaklah kamu, satu, orang yang berada dalam tanggungjawab Allah. Kedua, apabila kita semua kamu menunaikan solat, hendaklah kamu menunaikan solat.
agar kamu juga semua berada dalam tanggungjawab Allah dan tidak dikenakan dengan kesusahan dan malapetaka. Untuk selamat, sebab tu Nabi kata, apabila kami bermasalah, maka kami akan terus menuju kepada solat, khususnya dalam solat-solat yang berjemaah. Hadis yang seterusnya 627-5, 3 amalan yang akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ini kelebihan dan fadilat mengerjakan solat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastaqabu alaihi summa walau ya'lamuna ma fi al-'athamati was-subhi la atawhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang diperolehi melalui azan dan sah pertama, dan mereka hanya mendapatinya melalui undian. Kalau nak benda-benda ni kena mengundi, pasti mereka akan membuat undian. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu tengah hari yang terik, maka pasti mereka berlumba-lumba menuju kepadanya. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat isyak dan subuh, pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua solat itu, walaupun terpaksa merangkak disebabkan sesuatu penyakit. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullah alaih. Lafaznya Bukhari, iaitu Bukhari Muslim. 3 perkara, iaitu azan, solat di sah pertama, dan pergi berjemaah di masjid ketika panas terik, iaitu waktu zuhur, dan kegelapan waktu malam, dan kegelapan malam waktu subuh. Jadi kalau 3 ni, kalau boleh mengundi lah, orang buat undian. Siapa nak duduk sah pertama, siapa nak azan, siapa nak pergi ke masjid dengan waktu yang panas, mengundi, buat undian. Maka kalau orang tu siapa? Kita lah. Kalau kita tahu pahala yang begitu besar, maka kita sanggup membuat undian. Supaya apa? Supaya kita Ustaz, ada hadis 627. Ada hadis 627, 628, 627, iaitu 627. Dan kita dah baca dah 627. 627 ada 2 627 ada 2. 627 itu jawapan dia telah dapat. Jawapan dia telah dapat 627 pada jawapan yang Haji Suhaimi tanya dulu, kenapa satu tertinggal. Itulah jawapan dia di situ. Di segi nombering dia. Itu yang hadis yang kita tertinggal dulu. So bilangan kita akan mempercepatkan bilangan dia tadi. Kadang-kadang di segi pengiraan dia salah sikit. Okeylah. Jadi jawapan dia, hadis tu tepatlah. Sebab kita ada satu hadis yang tertinggal di situ. Satu hadis yang kita tertinggal, terus kita jangka nombor tadi. Sebab tu kita doublekan. Kita doublekan di sini. Kadang-kadang kan, kenapa orang nombor 1 ada 2 kali? Kalau dalam kelas kita kan nombor 1 2 kali. So nombor 2 tak ada lah. Orang nombor 2 tak ada lah. Terus ke nombor 3 lah. Orang nombor 2 tak ada, dia terus ke nombor 3. Jadi sebab itu 627 ada 2 kali. Tempat ganti yang Tuan Haji Suhaimi tanya dahulu. Okey, jawapannya terselesai.
Harus nanti kita insyaAllah ingatkan, kita nambahkan balik. Tapi dia kena ubah semua setting semua sekali lah. So setting ni semua kena ubah sekali. Dia kena setting daripada awal tu, dia kena setting ni. Dari segi numbering, okey lah, kita tertinggal 1, 2. Tidak, dia kena setting habis. Pening kepala pula nak setting tu. Okey. Solat isyak dan solat subuh terlalu berat bagi orang yang munafik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa salatan asqala ala munafiqina fi minal munafiqina minal fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui ganjaran yang terdapat pada keduanya, pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua solat itu, walaupun mereka terpaksa merangkak sekalipun. Ya'lamu di sini memberi makna yakin. Dalam af'al qulub dipanggil. Satu af'al biasa, alima ya'lamu ni. Alima ya'lamu biasanya kita akan menggunakannya pada af'al qulub. Af'al qulub. Jadi perbuatan yang bersangkut paut dengan hati. Qulub. Mana qulub? Qulub iaitu perbuatan yang bersangkut paut dengan hati. Dan hati ni ialah bab yakin ni, sebenarnya dia di hati kita lah. Jadi ya'lamu tadi kita tidak terjemah mengetahui, tapi meyakini. Setakat tahu benda tu tak boleh, tapi yakin, ilmu yakin lain. Yakin lain, tahu lain. Yakin lain, tahu lain. Jadi bila kita yakin, maka kita akan melakukan tindakan. Tapi kalau kita tahu, tak semestinya tindakan itu dibuat. Jadi ya'lamu di sini memberi makna yakin bahawa orang munafik walaupun mereka yakin sekalipun, tetapi tetap berat bagi mereka untuk datang ke masjid menunaikannya. Yakin pun dia tak datang dah. Sebab dia kata apa? Nabi tak nampak, tak perlu datang lah kita. Hadis ke-629 kurungan 7. Ganjaran solat isyak dan solat subuh lagi. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla subhi fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullah. Rawahu Muslim. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat isyak dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam, dan barang siapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. Dia berjemaah, maka dia bersolat sepanjang malam. Penerangan, terdapat dua kemungkinan hadis ini. Pertama, ganjaran solat subuh adalah separuh. Ganjaran solat subuh adalah seperti beribadat separuh malam, dan solat isyak adalah separuh malam. Kedua-duanya akan mendapat ganjaran beribadat sepanjang malam. Kedua gabungannya ialah gabungan daripada kedua-dua ganjaran ini akan menghasilkan ganjaran beribadat satu malam setengah. Maknanya satu malam setengah. Isyak setengah malam dan subuh satu malam. Jadi satu setengah malam. Begitu. Dan muka surat pula dah. Hadis yang 630 kurungan 8. Solat isyak dipanggil solat atamah, telah kita jelaskan dahulu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib. Qala taqulul a'rabu hiya al-isya. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang Arab Badui tidak akan mendahului kamu di atas nama solat maghrib kamu,
Dan baginda bersabda, orang Badui memanggilnya Isyak. Orang Badui panggil solat maghrib tu solat Isyak. Sebab tu kita dah belaskan bahawa ni Isyak ada dua. Isyak ula, Isyak akhirah. Isyak ula, Isyak akhirah. Isyak ula tu maghrib lah. Isyak akhirah tu sembahyang Isyak lah. Tidak akan mendahului kamu. Maksudnya orang Badui memanggil solat maghrib dengan nama solat Isyak, dan kamu memanggil solat Isyak dengan nama Atamah. Jangan kamu memanggil sebagaimana mereka panggil. Nabi melarang untuk memanggil solat Isyak sebagai Atamah. Oleh itu seelok-eloknya nama kelas juga dinamakan sebagai jemaah. Jemaah ula, jemaah mizan, jemaah kawakib, jemaah umdah, jemaah ikna, jemaah jalalain, jemaah mishkat dan sebagainya. Salat maghrib. Jadi kita namakan dengan jemaah. Sebab jemaah dengan nama. Dan sebagaimana, jangan kamu memanggil sebagaimana mereka panggil. Jadi larangan memanggil dengan atamah. Oleh itu maknanya kita panggil dengan satu nama dan kita letak satu-satu tu dengan berjemaah. Jemaah tu mishkat masabih, mishkat midrash. Nanti tuan-tuan kan, jemaah mishkat midrash. Jemaah tu. Sebab jemaah ni berkat. Sebab tu kita ada keberkatan. Kadang-kadang apa ada pada nama, tapi nama tu juga sebagai satu kesinambungan. Nama itu penting. Dan nama-nama yang baik itu penting. Nama itu penting dan nama-nama yang baik itu penting. Lalu kita belajar dalam Nahu dulu. Dia orang padang pasir. Maka apabila adik perempuan dia dikepung oleh penjahat, maka dia pun panggil dengan nama Asad, Fahad. Dipanggil dengan nama-nama binatang. Nama abang-abang dia tu dengan nama Asad, nama Fahad, Citah, Asad. Dengan nama Asad tu singa. Dengan nama-nama yang hebat. Nama-nama yang hebat. Maksudnya kita namakanlah dengan nama yang hebat. Tapi kadang-kadang nama tu kena sesuai lah dengan environment tadi. Dan nama-nama tu kena sesuai lah dengan orang yang nak menanggung nama tersebut tu. Kadang-kadang ada orang tak boleh menanggung namanya kerana namanya terlalu berat. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya satu nama yang baik lah pada anak dia. So saya kata, nama ni terlalu baik tapi dia terlalu berat untuk environment kamu lah. Untuk environment kamu, nama anak kamu ni terlalu berat. Nama anak ni terlalu berat. Dia telah terletakkan nama anak dia lah terlalu berat. Betul? Kita orang pun letakkan nama anaknya Wasim, handsome. Memang handsome budak tu. Dia nak letak satu nama apa, anak buah saya lah. Dia nak letak satu nama anak lelaki dia tu. So dia nak letak nama apa sebelum tu. Tapi ustazah letakkan dengan nama Wasim, yang handsome. Memang handsome budak tu. Rambut dia perang, muka putih, comel. Budak Melayu tapi handsome orangnya. Namanya Wasim. Husnul Hizam, pendirian yang bagus. Pendirian yang bagus. Nama ni dipilih khusus oleh ayahanda yang dicintai. Okey. Jadi kita dengan nama-nama tersebut. So nama-nama yang bagus. Muda Hazimuddin. Okey, nama tu cantik. Bagus. Maklumlah di sini Muda Hazimuddin. Muda tu kena ada juga Muda Fazli, Muda Hazimuddin. Muda juga. Mufti Zainal Abidin rahmatullah alaih, Mufti Zainul Abidin rahmatullah alaih telah menamakan anaknya Yusuf. Keempat-empat orang
lelaki, anaknya yang lelaki semua diletakkan dengan nama Yusuf. Sebab dia terlalu cinta kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaih, iaitu Amir Jemaah Dakwah yang kedua, iaitu Syekh Yusuf rahmatullah alaih. Maka dia telah meletakkan ke semua anaknya 4 orang lelaki dengan nama Yusuf. Yusuf awal, Yusuf Sani, Yusuf Salis, Yusuf Rabi. Dia bubuh nama Yusuf pertama, Yusuf kedua, Yusuf ketiga, Yusuf keempat. Semua nama Yusuf. Masya Allah, semua nama Yusuf. Muda Sa'ma. Jangan letak muda Sa'ma sudah lah. Okey, maklumlah di sini bahawa nama yang disukai oleh Allah dan Nabi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis patut didahulukan dan diutamakan. Jangan memberi nama mengikut kesukaan kita sahaja, walaupun tidak haram, tapi perbuatan itu tidak elok. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi nama solat Isyak dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, wa min ba'di salatil Isya dalam solat Nur, selepas solat Isyak. Jadi kenapa tak nama lagi Atamah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah namakannya dengan nama Atamah? Jangan bubuh nama sama tak tahu ni ustaz. Okey. Hadis yang seterusnya 631-1-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghlibannakum a'rabu ala ismi salatikumul isya fa innaha fi kitabillah al-isya fa innaha ta'timu bihilabil ibl, rawahu Muslim. Dan Nabi SAW bersabda, orang Arab Badui tidak akan mendahului kamu di atas nama solat Isyak, kerana sesungguhnya di dalam kitabullah ialah namanya Isyak. Sesungguhnya Badui mereka memerah susu unta pada waktu malam. Kenapa pula hubungan? Atamah ialah orang-orang Arab memerah unta pada waktu atamah, iaitu waktu gelap. Kenapa dia perah waktu gelap? Sebenarnya boleh perah dah waktu petang. Tapi orang-orang ni, orang-orang pengembala kambing ni, pengembala unta ni, dia perah susu unta lewat sikit. Kenapa? Kerana ditakuti apabila memerah susu unta di waktu masih cerah, maka ramai orang miskin akan datang untuk meminta bantuan, untuk minta susu unta tadi. Oleh itu mereka memerahnya setelah gelap. Namun begitu, penggunaan atamah tidaklah haram, cuma tidak afdal, ghair aula. Jadi orang-orang Arab dulu dia tak suka, orang-orang kaya ni dia tak suka orang miskin datang. Jadi dia kata apa? Kita perlu lewat sikit lah, biar orang tak ada datang. Biar orang tak datang, dan kita tak perlu bagi kepada orang miskin. Sedangkan menginfak dan memberi itu adalah yang terbaik. Sebenarnya apa yang kita infakkan, apa yang kita dermakan, sebenarnya kenapa kita perlu buat baik? Sebab buat baik itu untuk kita. Kenapa kita perlu buat baik? Sebab buat baik itu adalah untuk kita. In ahsantum li anfusikum. Kenapa kita buat baik? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, maka kebaikan itu untuk kamu. Salah satunya ialah kita menginfakkan kebaikan, menginfakkan apa yang kita ada. Dengan kita infak ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan ganjaran pahala, dan Allah SWT akan menambahkan dengan apa yang telah kita bahagikan. Jadi kita kena infak. Jangan kita kedekut lah, ya, kita panggil selalu infak. InsyaAllah yakinlah kalau kita infak, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan, Allah SWT akan tambahkan ganjaran kepahala pada kita. Dan saya dah beritahu dulu kan keadaan dulu. Jadi bila kita infak ni, bila kita infak,
Kita tengok bila Allah nak tambah, bila Allah nak bagi lagi pada kita. Dan jangan kita niat semua, jangan kita niat seorang, kita niat semua. Aku ni infak ni. Satu peristiwa berlaku, ada duit, apa dia ni, duit kitab hilang dan dipegang oleh satu orang pelajar. Duit kitab tu hilang dan bilangannya tahun awal 2000, 1000 lebih lah. 1000 tu banyak lah bagi kita ustaz-ustaz. Jadi saya kata kat pelajar tu, okeylah pelajar, kalau kamu pun tak ada duit, tak apalah, duit yang hilang tu ustaz bayar. Jadi ustaz bincang dengan mudir madrasah Banat tu, dia kata gini, madrasah bayar separuh, duit hilang tu tak apa, yang separuh lagi saya bayar. Saya niat, ya Allah, aku bayar ni 500 ni. So 500 ni aku bayar ni. Jadi aku nak tunggulah 5,000 bila nak datang. Tapi bukan niat untuk saya seorang. Niat semua ustaz-ustaz pun dapat juga 5,000. Masya Allah tuan-tuan. Ya Allah. Setiap bulan ada orang akan masukkan ke dalam akaun 500. 500 orang masuk akaun. Ni dia bukan 500 orang masuk akaun. 500 orang masuk akaun. Lepas tu bukan kita seorang. Semua asatizah, semua ustaz-ustaz dapat 500 setiap bulan, tambahan 500 daripada hamba Allah manalah Allah hantar 500 orang. Tapi cukup 10 bulan berhenti. Dah 500, 10 bulan 5,000. So cukup 10 bulan berhenti. Berhenti dah. So kita niat besar. Kita kena niat besar. Infak tu penting. Jangan kita kedekut. Jangan berkira sangatlah. Untuk kebaikan ni nak buat ni, jangan berkira tuan-tuan. Jangan berkira. Buatlah. Allah Ta'ala tambah lagi bagi kita. Ada, Allah tambah lagi. Ada, Allah tambah lagi. Allah terima kita. Jangan kita kedekut. InsyaAllah ada sikit, kita bagi sikit. Tak semestinya ada banyak. Tak semestinya banyak, ada sikit, bagi sikit. InsyaAllah. Dengan kita niat macam tu. Jadi bihilabil ibl, Imam Ali Qari, Mula Ali Qari rahmatullah alaih berkata, wa kana tu'akhirul isya' min ajli al-hilabil ibl wa kanu yahlabuna ba'da syafaq hum summa kanu yusallun. Mereka melewatkan solat isyak kerana memerah susu unta. Mereka memerahnya selepas terbit mega, kemudian barulah mereka solat isyak. Tetapi ada juga riwayat daripada sahabat menggunakan lafaz atamah. Jawabnya mungkin hadis larangan tersebut tidak sampai kepada pengetahuannya dan atau kerana sesuatu maslahah disebutnya isyak itu dengan nama atamah. Jadi kita telah jelaskan bahawa bukanlah haram tu sebut isyak dengan nama atamah, tapi nama terbaiknya. Dan hadis yang seterusnya 632. Hadis 632. Doa Nabi kepada mereka yang menghalang solat. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaqi habasuna an salatil wusta salatil asr mala'u Allahu buyutahum wa quburahum nara, muttafaqun alaih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada ketika perang Khandaq, mereka telah menghalang kita daripada solat wusta, yakni solat asar. Semoga Allah memenuhkan rumah dan kubur mereka dengan api. Nabi doa. Kadang-kadang juga Nabi doa perkara begini kerana tengok peperangan Khandaq berlaku pada tarikh 5 Hijrah, pada tahun ke-5 Hijrah. Sebenarnya tidak berlaku peperangan pun, hanya orang Islam dikepung selama 15 hingga 16 hari. Jadi dalam peperangan Khandaq
Nabi telah menyuruh khandak itu digali. Okey. Anak panah orang kafir tidak sampai ke kawasan orang Islam kerana Nabi telah memerintahkan orang Islam menggali parit. Tanah yang digali diletak sebelah orang Islam membentuk bukit tanah sebagai benteng, dan anak panah orang kafir tidak melepasi pun bukit itu. Jadi macam ni, dia digali macam ni. Dia kan gali macam tu. Ni tanah rata, bila digali di sebelah ni, di sebelah orang Islam, tanah ni ditinggikan. Dia dibuat macam bukit benteng. Jadi peperangan dia orang sebelah kafir dia rendah, Islam dia tinggi sikit. So panah tidak dapat ditujukan kepada orang Islam dan tidak kena sasaran. Kalau kita gali dia sama tinggi, so peperangan panah boleh berlaku. Dan sedangkan orang Islam tidak banyak alat peperangan nak dibandingkan dengan musuh. Sebab itu tanah dibina macam tu, khandak dibina macam itu. Jadi tinggi di sebelah orang Islam, membentuk bukit yang menyebabkan tidak berlakunya peperangan. Pada peringkat awal dia, parit digali seluasnya sekadar lompatan kuda tidak boleh melepasinya. Maksudnya itu pun kalau orang dia undur, dia lajak, dia akan lompat parit tadi dengan kuda dia. Itu pun tak lepas sebab parit tu agak luas dibuat, mana kuda pun tak akan lepas untuk melompat parit tersebut. Besar parit tu dibina. Cuma seorang sahaja di kalangan orang kafir yang dapat melepasi parit itu dengan kudanya, namanya Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud ni, dia memang pahlawan gagah. Dia orang Quraisy ni yang melompat dengan kuda dapat melempasi parit Uhud, parit khandak tadi. Namanya Amr bin Abd bin Abd Abi Qais bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik bin Hasan bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Al-Amiri Al-Quraisyi. Nama dia ni, keturunan orang Arab ni, dia memang dia ingat keturunan. Kita saja orang Melayu ni tak boleh ingat kita punya keturunan. Kita tidak ada satu jalur susur. Sebab kita pun tak penting sangat pun keturunan. Tapi orang Arab ni mereka penting kepada keturunan. Mereka penting kepada keturunan mereka. Jadi mereka ilmu nasab ni. So ilmu nasab ni mereka penting kepada keturunan-keturunan mereka, dan mereka mahir di dalam bab ini. Dan mereka ada, dia macam gambar rajah pokok, tahu tak? Dia ada nama-nama ya, macam kita tengok dari dalam Nabi Adam sampai Rasulullah, dia panggil syajar. Syajar ni pokok-pokok. Di situ ada keturunan-keturunan mereka. Khususnya orang-orang ahli bait lah. Kita ni sampai atuk nenek habis ya. Sampai atuk yang kelima, Husnul Hizam bin Hamzah bin Harun. Itu H3O tu. H3O tu hydroxonium ion. O tu kosong, tak ada apa. Tu dia maksud dia silsilah tu. Dia ada silsilah tu. Husnul Hizam bin Hamzah bin Harun bin Seman bin Merah. Sampai merah aja ingat. Atuk kita atuk merah. Orang panggil atuk merah. Bin Hamzah bin Harun. Harun bin Seman. Osman tu dia buat nama Seman. Hamzah bin Harun. Harun bin Seman. Seman bin Merah. Atuk kita kata atuk merah ni handsome. Dia memang bulu dia, rambut dia merah. Rambut dia merah. Memang mana macam orang Arab lah. Batu start macam orang Arab sikit. Arab kampung. Maksudnya kita tak ingat keturunan kita. Sedangkan orang-orang Arab mereka mengingati keturunan mereka. Keturunan tu. Sebab mereka nak tahu nasab mereka tadi. Kita sampai kelima Husnul Hizam bin Hamzah bin Harun bin Seman bin Merah. So peringkat kelima saja tahu. Selepas tu hilang dah, tak tahu apa lagi nama atuk dan sebagainya.
Sebab kita pun tak penting sangat pun, bukan kita keturunan Nabi pun, bukan ahli bait pun. Begitu. Khair. Jadi di sini bila dia melompat tadi, maka dia telah mencabar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk berlawan. Maka Sayyidina Ali telah menyahut cabarannya. Berlakulah pertempuran sengit antara mereka. Sayyidina Ali pada awalnya tidak dapat mengalahkannya. Kemudian Sayyidina Ali membuat helah. Bukan tipu helah. Helah. Beliau telah memberitahu si kafir itu bahawa sesuatu di belakangnya. Lalu dia melihat ke belakang. Serta merta Sayyidina Ali memancungnya daripada belakang. Helah dibenarkan di dalam pertempuran. Ketika itu belum disyariatkan lagi solat khauf. Maksudnya peperangan Khandaq ni tak ada lagi solat khauf. Solat khauf ni tak ada lagi. Solat khauf ni tak ada lagi. Keturunan di sebelah ayah, bukan keturunan di sebelah mak. Keturunan di sebelah ayah, nasab di sebelah ayah, bukan sebelah mak. Okey. So, nasab ni sebelah ayah, bukan sebelah mak. Ketika itu belum disyariatkan lagi solat khauf. Anak kawan saya, Ustaz Faisal nama dia. Dia ada 7 orang anak perempuan. 7 orang semua perempuan. Betul, yang ke-8 saya rasa. Yang ke-8 dah, anak dia ke-8, baru lahir laki seorang. Dia kata, Husno, ada juga bin Faisal. Dia kata, ada juga bin Faisal nanti. Sebab bin Faisal, lepas tu dia katakan, kalau anak perempuan dia, semua anak perempuan, so dia dah kahwin, tak bin dah dengan anak perempuan tu. Dia bin dengan si suami tu. Dia kata, tak adalah nama Faisal lepas ni. Dia kata 7 orang anak aku semua perempuan. Lepas ni, lepas binti Faisal semua ni, lepas tu tak ada dah Faisal. Tak lenyap dah dalam dunia ni Faisal. Sebab apa? Semua anak dia perempuan. Last sekali, alhamdulillah, dia kata dapat rezeki juga anak laki seorang. Adalah Faisal tu juga nanti keturunannya. Sebab anak laki dia tu bin Faisal. Lepas tu nanti dia kahwin, bin anak laki tu bin Faisal lagi. Tidak, nama Faisal tak ada lah. Kawan saya dia kata, hey, nasib baik ada juga nama Faisal. Okey. Ketika itu belum disyariatkan lagi salat khauf. Orang Islam berada dalam keadaan berjaga-jaga sehingga lebih kurang 4 solat telah terqada semasa peperangan Khandaq ni berlaku. Faisal bin Ma'zin lah tu. Ustaz Faisal dekat Johor sekarang. Ustaz Faisal bin Ma'zin. Orang Islam berada dalam keadaan berjaga-jaga sehingga lebih kurang 4 solat telah terqada. Ada riwayat menyatakan solat yang diqadakan itu ialah solat asar. Sebenarnya tidak berlaku perselisihan di antara di sini kerana solat asar pun termasuk di dalam 4 solat yang terpaksa diqadakan. 4 solat yang terpaksa diqadakan. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menterjihkan solat wusta itu ialah solat subuh. Solat subuh, kita kata solat wusta ialah solat subuh dalam bab ni. Dalam bab ini. Mazhab Hanafi dan Hambali menterjihkan solat wusta itu solat asar. Sebahagian ulama menterjihkan solat subuh dan solat asar kedua-duanya. Begitu banyak solat yang terpaksa ditinggalkan. Oleh itu, Nabi teramat risau. Maka Nabi telah mendoakan keburukan kepada orang-orang kufar. Adat mubarakah Nabi. Adat Nabi SAW. Adat yang mulia Nabi SAW. Baginda tidak mendoakan keburukan kepada umatnya. Cuma baginda takkan doa keburukan pada umatnya. Cuma ada beberapa peristiwa tertentu yang boleh membahayakan agama. Itu pun baginda doa sewaktu di Madinah. Sewaktu Mekah Nabi tak doa. Ketika di Mekah hanya sekali saja mendoakan keburukan, yakni kepada orang kafir yang meletakkan najis unta di belakang Nabi. Orang kafir yang
yang mendapat doa laknat daripada Nabi ialah Abu Jahal dan Utbah bin Abi Mu'aid. Utbah bin Abi Mu'aid ni dia mati dengan singa-singa yang matikan dia. Dia nak pergi mana-mana pun mesti Utbah ni dijaga, takut singa padang pasir datang. Tapi Nabi kata, kamu akan mati dengan singa-singa Allah. So dia ditampaling oleh singa, mati dengan singa tadi. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Jadi kematian tadi. Jadi penting. Jadi kebanyakannya Nabi tidak mendoakan keburukan. Nabi tidak mendoakan keburukan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kaum aku ni dia tak tahu apa pun. Dia tak tahu apa pun kaum aku ni. Ya Allah, hidayahlah kaum aku. Hidayahlah kaum aku kerana dia tidak tahu apa-apa. Jadi kita banyakkan doa dan kita banyakkan doa. Dan apatah lagi, satu lagi ialah satu doa yang kita panjatkan selepas solat. Dan satu lagi, hati kita sentiasa berdoa. Khususnya apabila kita melakukan amalan-amalan khidmat, yang kita berkhidmat atau kita menolong kawan-kawan kita yang susah. Maknanya kita dalam berkhidmat kepada agama dan kita menolong kawan-kawan yang susah, maka doakanlah dalam hati kita. Maknanya kita sentiasa mendoa di dalam hati kita sewaktu kita melakukan pekerjaan yang baik tadi. Doa itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa kita. Jadi doa yang baik, maknanya hati yang sentiasa berdoa. Setiap waktu berdoa kepada Allah. Tak ada tempat, tak semestinya angkat tangan berdoa. Ada tempat kita doa dalam hati. Dalam kita melakukan pekerjaan yang baik, kita mendoakan dalam hati. InsyaAllah kita mendoakan dalam hati. InsyaAllah. Jadi bila kita doa dalam hati, Allah SWT akan bantu kita dan Allah SWT akan tolong kita. Fasal yang kedua sedikit lagi. Hadis yang 633 kurungan 11. Wa an Ibn Mas'ud wa Samarah bin Jundab radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul wusta wa salatul asr. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat wusta adalah salat asar. Ini yang ditarjihkan dalam riwayat Imam Hanafi. Hadis ini, salat wusta adalah salat asar kerana ia di antara salat siang dan malam. Terhimpunnya malaikat pada malam dan siang. Hadis yang 634 kurungan 12. Wa Nabi Hurairah, fasal kedua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Surah Al-Isra ayat 78. Wa qala tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatul nahar. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah berfirman meriwayatkan daripada baginda pada firman Allah SWT, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu, innal fajr adalah disaksikan. Maksudnya disaksikan ni maksudnya mempunyai keistimewaan. Telah disaksikan akan keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Surah Al-Isra ayat 78. Okey. Quran al-Fajr. Maksud pertama ialah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kedua ialah solat fajar. Digunakan lafaz Quran untuk solat fajar kerana itlaq juz'i alal kull. Kerana bacaan Al-Quran adalah sebahagian daripada rukun salat. Ya, Ustaz Faisal JB lah tu. Ya, okay. Seterusnya fasal ketiga. Fasal yang ketiga
iaitu solat fasal yang ketiga. Kita tak tahu sempat kita nak habiskan tak apalah, kita berhenti di fasal ketiga sahaja. Fasal yang ketiga, apa keturunan yang baik, bagus kita tahu keturunan yang baik. InsyaAllah kita akan buat daurah nanti, insyaAllah. Jangan lupa, sebab kita ni agak lama sedikit, 3 minggu kita nak daurah kan. Biasanya 2 minggu kita daurah, 2 minggu kita daurah. Jadi bulan ni kita panjang sikit. Bulan ni kita ada 3 minggu rest. So kita akan daurah nanti insyaAllah pada 14, 15 dan 16. 14, 15 dan 16 nanti. Ni kita baru 5 hari bulan lah. Kita baru 5 hari bulan. Kita ada 14, 15 dan 16. Kita daurah untuk itu insyaAllah. Daurah yang ke-6 insyaAllah. Daurah yang ke-6 dan ke-7 insyaAllah. Tengoklah kita akan daurah. Nanti saya akan 2-3 hari lagi akan keluar lah. Kita tak keluar awal-awal. Sebab kalau kita keluar awal-awal pun pendaftaran tu agak lewat juga. Maksudnya last minute juga daftar. Tapi sekarang ni saya minta kena awal sedikit lah. Kadang-kadang yang dah daftar tu pun tak ada dah. Dan saya tak nampak lah, lama tak tengok Ustaz Syamsuddin. Ustaz Syamsuddin lama tak nampak dia. So tak ada komen pun. Mungkin dia ada dalam majlis kita, ataupun tak ada. Mungkin tak ada. Ustaz Syamsuddin Ustaz Syamsuddin daripada Kelantan tu. Ustaz Syamsuddin daripada Kelantan. Ada ke tak ada saya tak tahu. Ustaz Syamsuddin nanti insyaAllah. Ustaz Syamsuddin sebab tak ada nama. Jadi kadang-kadang orang-orang yang lama-lama ni, kena ada, kadang-kadang tunjukkanlah diri, walaupun tak memberi komen, tapi mintanya adalah menunjukkan diri. Jadi kita punya pun masya-Allah, kawan-kawan kita pun dalam 100 orang lebih yang live ni, yang sentiasa bersamalah masya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudilah untuk bersama masya-Allah dalam menjayakan misi kita, iaitu untuk kita mengkhatamkan Mishkatul Masabih. Ini insya-Allah kali pertama orang-orang awam untuk khatamkan Mishkatul Masabih secara keseluruhan insya-Allah. Kita buat Guinness Record sikit. Kita nak tunjuk kepada Allah, insya-Allah ya Allah. Habis juga kita hadis ni, 6,000 hadis ni insya-Allah. Kita tunjuk nanti, kita buat sanad, kita buat majlis penerimaan sanad. Jangan lupa insya-Allah. Jadi kalau kita tengok dalam pembelajaran ni, saya rasa 3 tahun siap lah ni insya-Allah. Tak jadi lama dah. Dulu saya target 3 tahun setengah. Saya kata insya-Allah 3 tahun ni pun siap lah ni insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah. Mustafa Bakar, nama Haji Mustafa kita, maknanya ada, cuma tak menerbitkan tak datang dalam, cuma ada insya-Allah. Kita doakan insya-Allah. Kita akan daurah nanti. Ada 2 kali lagi daurah, ataupun saya tak nak kejar sangat. Jadi sebabnya kita nak faham satu-satu benda lah. Kita pergi kadang kejar sangat. InsyaAllah macam-macam lah kita buat. Bahagian hadapan tak kisah kita nak buat apa pun. Doa semoga Allah SWT, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sihatkan kita, dan apa niat kita dapat disempurnakan insyaAllah. InsyaAllah, pasti insyaAllah. Kita akan tengok. Dari pada kawan-kawan yang tak habis tu, boleh tengoklah rakaman-rakamannya insyaAllah. Rakaman-rakaman saya pun akan buat nanti video-videonya, video-videonya lah sekali. InsyaAllah. Santai je Ustaz, masya-Allah. Kita perlahan-lahan, insya-Allah. Kadang-kadang dia ada yang dia agak perkara-perkara yang penting. Kadang-kadang perkara-perkara yang kita dah dengar ni, kita perlajukan sedikit lah. Kita lajukan sedikit insyaAllah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana
ووسع لنا خلقنا وثيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزحب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم تقبل الله صلى الله إن شاء الله.